Baik, kita kembali bersama di Ramai Pagi untuk pertemuan pada hari ini. 8 Mac 2023 Masihi, Digital Innovation and Technology for Equality. Itu tema bagi sambutan Hari Wanita Antarabangsa pada tahun ini. Dan berkaitan dengan segmen pembangunan masyarakat kita, perspektif masyarakat terhadap wanita dahulu dan sekarang bersama narasumber kita ya. Ya, narasumber telah pun hadir ke studio pada kali ini. Kita bawakan Yang Mulia Puan Siti Alifah binti Awang Osman, merupakan pegawai pembangunan masyarakat. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Wanita Sedunia pada hari ini. Sama jua. Kita ni memakai warna purple Ya, tak berjanji. Berjanji Yes. untuk menjayakan Hari Wanita Sedunia. Bersempena dengan Hari Wanita Sedunia disambut setiap 8 Mac setiap tahun. Mungkin untuk pembukaan wawancara kita pada kali ini, kita ni ingin berbincang mengenai dengan perspektif wanita dahulu dan sekarang. Mungkin dapat Puan terangkan sedikit sebanyak? Silakan Puan. Terima kasih di atas soalannya. Okey, ini saya in general sajalah perbezaan wanita dulu dan juga sekarang. Okey, kita ni melihat dari segi perspektif yang pertama ialah dari segi kerjaya. Okay. Pada masa ni macam dalam negara kita yang membangun, maju dan pesat, peranan wanita dalam pembangunan negara tu menjadi semakin penting. Jadi dapat dilihat wanita tu diberikan sort of macam kebebasan lah dalam menyumbang secara terbuka dan serta bergiat aktif dalam masyarakat. Perubahan dan keadaan sosioekonomi kita ni tu juga menjadikan peluang pekerjaan yang telah terbuka luas juga untuk wanita. Pada masanya kita ni banyak melihat wanita tu banyak berkecimpung dalam bidang pekerjaan berbanding dulu. Sebahagian besar wanita tu kalau dulu kebanyakannya di rumah. Kebanyakan di rumah. Jadi pada masa ni Indah lagi terhad. Jadi mereka pun boleh menjalankan pelbagai aktiviti pekerjaan di luar rumah. Jadi macam dulu aktiviti secara informal now menjadi formal. Berdasarkan statistik JOA terkini di negara Darussalam, sebanyak 66.8% kadar penyertaan tenaga kerja adalah terdiri daripada wanita berumur 18 hingga 59 tahun. Jadi ini berkait rapat sedikit dengan perspektif yang kedua, iaitu tanggungjawab. Jadi tanggungjawab itu memandangkan kita ni wanita ramai sudah bekerja, berkecimpung dalam pekerjaan. Jadi ia sedikit sebanyak menyumbang faktor ekonomi yang kita ni indan dengan adanya pertolongan wanita ni juga yang bekerja membantu para suami untuk sama-sama menjaga ekonomi dalam sesebuah keluarga. Jadi di sini tanggungjawab keluarga tu Indah hanya bergantung nyorang bukannya seorang. Jadi masa ni sama-sama berganding bahu dalam menjalankan tanggungjawab yang mana itu adalah satu pendekatan yang baik. Baik, mengenai dengan pandangan Puan, iaitu kenyataan kemampuan wanita dalam mencapai kejayaan masa kini, bagaimana? Okey, terima kasih soalannya, sangat bagus. Dalam masyarakat kini seorang isteri ataupun seorang wanita tu Indah lagi dilihat macam saya mention tadi, tinggal di rumah dan melakukan kerja-kerja rumah. Jadi if kita ni pun dari segi pendidikan, sebenarnya ramai wanita meraih pencapaian kelulusan akademik di universiti-universiti antarabangsa dan juga universiti-universiti tempatan. Alhamdulillah negara kita ini tidak ada limitation dalam memberikan pendidikan kepada semua lapisan rakyat. Dari segi jawatan-jawatan juga yang tinggi, kita ni boleh lihat banyak jawatan-jawatan tersebut. Sebagai contoh, pencapaian wanita yang dapat dilihat dari dalam industri-industri macam industri minyak dan gas, telekomunikasi, teknologi dan juga kewangan. Pegawai-pegawai kerajaan pun masa ni serta ketua badan kerajaan juga diketuai oleh wanita sendiri. Oleh itu wanita tu adalah aset yang berharga dan penting bagi sesebuah negara ke arah membantu memastikan kebajikan keluarga mereka dalam mencapai kemajuan ekonomi itu dan juga menggalakkan pembangunan sosial yang lebih nyorang kira besar lah yang akhirnya menyumbang ke arah kemakmuran negara. Jadi dapat kita ni membuat kesimpulan bahawa kemampuan wanita tu Indah lagi dapat disangkal lah buat masa dia. Dia lagi ada limitasinya. Dia lagi ada limitasinya. Betul sekali. Perkongsian Puan sedikit sebanyak berkenaan dengan kemampuan wanita dalam mencapai kejayaan masa kini. Kita difahamkan juga pada hujung tahun ini akan dilancarkan pelan tindakan untuk wanita dan di antara usaha ataupun inisiatif tersebut adalah untuk sama-sama membawa wanita ni memainkan peranan dalam menjayakan wawasan 2035. Tapi menjadi tanda persoalan Puan,
apa sebenarnya peranan wanita dalam menjayakan wawasan 2035 ini? Anda nampak Dah nampak? Anda nampak Tapi apakah Okey. ia? Saya cuba terangkan sedikit lah. Ya, silakan. Mungkin kita ni boleh nampak selepasan ni. Jadi menjelang tahun 2035 Tuan, negara Brunei Darussalam berhasrat untuk menjadi sebuah negara yang terkenal di seluruh dunia dengan pencapaian penduduknya yang berpengetahuan, berpendidikan, berkemahiran tinggi dan juga berjaya. Kualiti kehidupan yang tinggi dan juga ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Berkaitan dengan matlamat satu, seperti yang saya terangkan tadi pencapaian akademik. Itu sudah sebenarnya menyorang wawasan negara tu. Pencapaian akademik kita ni melahirkan graduan-graduan wanita yang sudah ramai dan dorangan ni pun memegang jawatan-jawatan yang sebanding dengan dorang punya qualification. Yang kedua, seterusnya ialah jadi mereka tu berkhidmat jua dalam sektor awam, pelbagai sektor awam dan juga sektor swasta. Seperti di sektor-sektor seperti kewangan, telekomunikasi, pembinaan dan juga infokomunikasi dan teknologi. Ini termasuk juga secara tradisi bidang yang dicuburi oleh lelaki, iaitu anggota keselamatan. Kita ni juga melihat sebenarnya kejayaan atlet-atlet wanita dalam mengikuti dan meraih peringkat di sukan nasional dan juga antarabangsa. Okey, matlamat yang kedua dan ketiga. Peranan penting dalam oleh wanita dalam mencapai matlamat ini dalam sosioekonomi negara seperti pendidikan, kesihatan, perumahan, pekerjaan, keselamatan sosial dan juga pembangunan ekonomi itu dilaksanakan tanpa diskriminasi. Jadi di sana semua kan untuk menuju wawasan itu semua ampit. Diorang semua dadak laki-laki lain, bini-bini lain dadak, semua sama. Tak ada diskriminasi. Yes, betul. Jadi di sini dikaitkan bahawa kualiti hidup serta ekonomi itu dapat dilaksanakan, yang dinamik itu dapat dilaksanakan menuju wawasan negara. Jadi perkembangan positifnya yang mana wanita juga sepatutnya mendapat pengiktirafan bagi sama-sama kita ni menjayakan wawasan Brunei 2035. Dah nampak kan? Dah nampak, tapi setelah diterangkan baru kita ni memahami wanita pun peranannya sangat besar dalam menjayakan wawasan 2035. Betul. Baik, itulah perspektif masyarakat terhadap wanita dahulu dan juga sekarang. Bagaimana pula dengan cabaran bagi wanita di zaman sekarang ini? Betul. Di mana-mana pun kita ni berada, even dulu pun, now pun sekarang memang ada cabarannya. Jadi cabaran yang kita ni nampak masa ini ialah mengimbangi antara kerja kita ni dan juga masa bersama keluarga. Kalau dulunya orang kita ni di rumah saja, walaupun kita ni bekerja, mungkin menjalankan bisnes secara informal, tapi tadi masih ada masa kita ni bersama keluarga. Jadi apabila kita ni sudah bekerja, jadi tugas dan peranan wanita itu makin bertambah. So selalunya kita ni tu dikehendaki juga bekerja, of course lah bekerja, and then sudah balik ke rumah. Kadang-kadang ada tuntutan kerja yang indah dapat disiapkan waktu bekerja dan dibuat lagi di rumah. So jadi masa kita ni tu terhad dan meluangkan masa bersama keluarga tu makin limited. Jadi sebaik-baiknya wanita harus pintar mengimbangi di antara pekerjaan dan juga peranannya di rumah. Yang kedua ialah dalam era teknologi yang canggih ni. Ini berkaitan dengan tadi punya tema. Kita ni harus menyadari sebenarnya menggunakan teknologi ini terutama sekali masa paling ketara tadi nampak masa pandemik COVID-19 di mana kita ni tu semua bekerja dari rumah. Jadi cabaran paling lagi nampak di sana. Di mana jo kita ni membeduli anak, sekolahnya lagi tu, di mana jo kita ni kita ni kan membuat batasan waktu tu. Betul. Pasal waktunya sama, waktu bekerja dan juga waktu persekolahan sama. Jadi di sana paling nampaklah nyorang cabaran-cabaran para wanita. Jadi di sana memaksa. Jadi memaksa keadaan itu memaksa kita ni untuk menggunakan teknologi ini dengan secara baiklah. Jadi masalahnya kadang-kadang timbul sesetengah wanita indah barangkali kurang arif ataupun kurang faham menggunakan teknologi ini. Jadi for example kalau yang berbisnes, kalau dulu barangkali boleh kali dari saja nyorang mengantar ke kedai-kedai lah contohnya. Now masa ni media sosial sudah ada. Setuju? WhatsApp sudah ada. Jadi memudahkan kita ni sebenarnya pekerjaan-pekerjaan kita ni. Kalau kita ni indah faham ataupun kurang arif, indah salah kita ni belajar. Okay? Seiring dengan
kemajuan dan juga teknologi ini tidak dinafikan juga walaupun yang membawa kebaikan, tapi ada juga membawa keburukan seperti macam berlaku orang quite famous masa ni skema apa tu. Jadi if kita ni lihat kadang-kadang yang mudah tekanan ni is perempuan, wanita. Jadi di sana orang ni menggunakan apa tu medium cyber ni secara tu apa tu namanya menyalahgunakan. So wanita ni seharusnya berhati-hati. Nyorang ambil tahu macam kalau usulnya macam ganjil ataupun barangkali apa tu namanya caranya mendekati kita ni itu lain. So kita ni seharusnya faham, jangan dilayan dan juga singan sana saja seboleh-bolehnya. Okey, macam yang tadi saya mention selaras dengan tema kita ni inovasi digital dan teknologi untuk semua. InsyaAllah dalam masa yang sama para wanita ni mesti juga sama-samalah apa tu namanya indah ketinggalan dalam era yang era teknologi ini. Betul. Jadi itulah di antara cabaran-cabaran yang telah dikongsikan ya bagi wanita-wanita pada masa kini. Di antaranya juga menjadi satu semangat juga untuk kita ni sebenarnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan berkenaan dengan teknologi, keadaan media sosial semasa dan sebagainya. Tapi ada satu soalan lagi ni Puan, selalu saya dengar terma supermom. Okey. Terma supermom ni kata mereka adalah wanita yang pandai mengimbangi di antara pekerjaannya juga, hal-hal di rumah juga, bersosial juga dengan kawan-kawan. Jadi bagaimana pandangan Puan tentang supermama ni? Kadang kalau dilihat ia macam too good to be true bahasa Inggerisnya. Macam wujud ke benar supermama? Jadi bagaimana bagi pandangan Puan sendiri? Paling penting di sana tu ialah sokongan sosial kita ni. Okay, sokongan keluarga. Support system. Support system. Jadi you can be a supermom, tapi if your support system is indah kukuh, you can. Saya selalu dengar support system mesti. Yes, you cannot be a supermom. So macam for example, okay, of course macam ada wanita yang orang boleh bersosial, mampu lagi bersosial bersama kawan-kawan. Juga kadang-kadang apa tu namanya shopping kadang-kadang seorang diri, self-care lah. Tapi sebenarnya kita ni indah tahu ada orang di belakang kita ni yang support kita ni. Paling utama siapa? Suaminya? Suami. Jadi diorang di mana ada perempuan itu mesti juga ada keluarga ataupun suami yang apa tu namanya mensupport, membantu. Luar biasa sekali ya perkongsian Puan. Benar-benar membuka minda. Kadang kita ni melihat supermama tu kita ni fikir dia membuat semuanya sendiri, tapi sebenarnya ada support system yang menjadi tulang belakangnya sampai dapat menjayakan ia sendiri menjadi ibu yang dapat mengimbangi di antara pekerjaannya dan peranannya di rumah juga. Betul. Jadi Muhammad ada kena ditanyakan. Diam ya. Kena beri kongsikan. Kerana inilah hari wanita. Itulah kerana kita ni beri peluang. Sebenarnya kalau dilihat pada zaman sekarang ini bukan indah sama dengan zaman dahulu. Betul. Sekarang ini kita ni perlu dengan seiring. Lelaki dan juga wanita perlu ada seiring berjalan bersama. Perlu berjalan bersama ataupun berganding bersama dalam apapun melaksanakan, terutama sekali dalam keluarga ini. Kalau rasanya ibu kalau dahulu semua dibuatnya, sekarang ini wanita boleh melakukan, kenapa lelaki tidak boleh lakukan? Itu pun memasak pun sendiri, alhamdulillah. Pandai bagus. Support system sudah tu. Tapi itulah sebenarnya contohnya yang nyata. Kalau wanita dahulu satu perkara ataupun pekerjaan yang tidak akan pernah tadi mendengarkan. Tidak pernah saya mendengar dahulu ada mekanik wanita. Betul. Ada mekanik wanita ataupun yang pandai menukar tayar. Tapi sekarang ini ada sebenarnya, malah lebih memalukan kaum lelaki kerana mereka lebih mengetahui berbanding daripada kaum lelaki. Jadi dari sana kita boleh lihat di mana perlunya ada kerjasama di antara keduanya untuk sama-sama menyokong supermom ataupun bagaimana sebuah negara itu untuk berdaya tahan. Betul. Dan untuk mungkin di kali ini untuk hari ini kita ni fokus kepada wanita. Sebagai penutup daripada Puan, mungkin ada kata-kata semangat bagi wanita yang terutama sekali mungkin ibu yang membantu ataupun menyokong keluarganya. Okey. Di mana-mana macam saya mention tadi cabaran ini memang ada. Di mana-mana cabaran kita ni itu
baik sebagai wanita, baik sebagai ibu, baik sebagai anak, baik sebagai akhirnya suami dan juga ibu bapa. Jadi sebenarnya kita ni ambil yang positif, ambil yang baik. Cabaran itu kita jadikan kenangan. Kenangan yang kita ingat sampai bila-bila. Jadi kenangan itu menjadikan kita ni seorang wanita yang luar biasa hebatnya. Lebih-lebih lagi apa yang kita ni lakukan itu penuh dengan azam, penuh dengan semangat ibarat pepatah Melayu. Ada menyebutnya tangan yang menghayun buayan itu mampu menggoncang dunia. Wow. Okay, jadi untuk para wanita di luar sana dan juga yang di studio, saya mengucapkan selamat Hari Wanita Antarabangsa. Terima kasih di atas semua jasa dan pengorbanan habis kita demi sama-sama membangun, menjaga keamanan juga kemakmuran negara kita ni. Alhamdulillah, itulah perkongsian yang mudah-mudahan dapat menyuntik inspirasi dan semangat buat wanita di luar sana. Kita jadikan cabaran itu sebagai kenangan dan mudah-mudahan kita dapat menjadi wanita yang lebih berdaya tahan, lebih saksama dan dapat berjaya kedua-duanya di dunia dan di akhirat jua. Kami di Rampai Pagi suka dengan perkongsian Puan. Terima kasih ya Puan. Sudi datang ke studio pada kali ini. Terima kasih kerana menjemput. Sama-sama. Untuk kita ni jua sama-sama berjumpa dengan penonton kita ni untuk sama-sama jua kita ni berbincang, mencambah minda untuk tajuk kita bersempena dengan Hari Wanita Sedunia yang disambut setiap 8 Mac pada setiap tahun. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan Puan. Sama-sama. Kesediaan datang. InsyaAllah, mudah-mudahan kita ada rezeki untuk berjumpa kembali. Mungkin topiknya lain. Lain lagi. Tapi insyaAllah kita akan bersua lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.